Di sirah lah. Oh, baik tidak? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salawatullahi wa salamuhu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Suratul Baqarah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Suratul Baqarah, surah yang kedua, diturunkan di Madinah, mengandungi 286 ayat. Cerita tentang surah ni dah kita baca dulu, isi kandungan dan sebagainya, kenapa dinamakan dengan Suratul Baqarah pun kita dah sebut. InsyaAllah pagi ni kita sambung dalam kita membaca tafsir surah Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Telah pun kita baca dia punya tafsir dalam tafsir suratul Fatihah baru. Alif Lam Mim. Panjang lah baca itu. Dan terjemahan dia pun Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Kalau tengok di bawah tu dia ada tulis sikit catatan, ada nota kaki namanya. Allah jugalah yang mengetahui erti dan maksud huruf-huruf yang terletak pada permulaan setengah-setengah surah Al-Quran seperti Alif Lam Mim ini. Disebut Alif Lam Mim ini, Alif Lam Mim ini adalah huruf-huruf hijaiyah atau disebut juga dengan huruf muqata'ah. Orang Melayu panggil abjad. Abjad dia, huruf dia. Huruf hijaiyah, huruf-huruf yang disusun untuk menjadikan perkataan dalam bahasa Arab. Huruf-huruf ejaan. Jadi Allah Ta'ala berfirman dengan menyebut huruf-huruf ejaan. Sikit kita sebut tentang hukum tajwid tu. Jadi huruf hijaiyah ni dibaca kata tuan kitab kita ni. Sikit kita baca berhabis dulu dia punya huraian bawah ni. Sayugia disebut di antara 114 surah yang menjadi kandungan Al-Quran. Jadi tuan kitab kita jelaskan dalam huraian ini, dalam Quran ni ada 114 surah. Dimulakan dengan suratul Fatihah dan sudahnya dengan surah An-Nas. Jadi daripada 114 surah ini ada 29 surah yang dimulakan dengan huruf semata-mata. Ayat pertamanya huruf. Membaca itu dikira membaca satu ayat. Membaca Alif Lam Mim ni sebagai contoh, dia dianggap membaca satu ayat Quran.
ataupun surah-surah yang lain, ada yang dimulakan dengan satu huruf saja. Ada yang dimulakan dengan satu huruf saja. Iaitu contoh dia surah Sad, surah Qaf. Contohnya apa dengan huruf Sad. Sad ni surah apa tak ingat? Qaf, apa tak ingat surah nama? Nun, surah Qalam. Disebut dengan satu huruf je. Sad, baca panjang 6 harakat. Qaf, dan juga nun wal qalami wa ma yasturun. Itu ingat sikit lah. Sad dengan Qaf tak ingat surah ni. Jadi ada yang dimulakan dengan satu huruf saja, bukan susunan huruf-huruf, satu huruf je. Kemudian tuan kita dia sebut lagi, seperti Sad, Qaf dan Nun. Ini tulis dalam ni. Ada yang dimulakan dengan dua huruf seperti Hamim, Tosin, Toha dan Yasin. Iaitu ada beberapa tempat tu. Dengan dua huruf ada 9 surah yang dimulakan dengan dua huruf. Iaitu surah Toha, Yasin, surah Yasin, Tosin, surah An-Naml, Hamim ada pada 7 surah. Tapi kalau kita kira betul-betul, kita kata 7, bukan pada 6, ada pada 6 surah. Yang memang Hamim tu ayat Quran lain. Adapun surah Asy-Syura dia Hamim ayat pertama, Ain Sin Qaf ayat kedua. Dua ayat dimulakan dengan huruf muqatta'ah, huruf hijaiyah. Surah-surah yang dimulakan dengan Hamim antaranya surah Ghafir, surah Fussilat, surah Az-Zukhruf, surah Al-Jathiyah, surah Al-Ahqaf dan surah Ad-Dukhan. Ini 6 surah yang dimulakan dengan Hamim. Hamim ayat pertama dan sambung dengan ayat Quran yang lain. Adapun surah Syura dimulai dengan Hamim ni. Hamim ayat pertama, tapi ada Ain, Sin, Qaf ayat yang kedua. Ada pula yang dimulakan dengan 3 huruf seperti Alif Lam Ra, Alif Lam Mim macam surah yang kita baca ni, dan Tosin Mim ada 3 huruf. Seperti dia ada 13 tempat ni, 13 surah yang dimulakan dengan 3 huruf. Alif Lam Ra pada 5 surah. Surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, surah Al-Hijru, surah Ibrahim. Kemudian Alif Lam Mim. Alif Lam Mim pada 6 surah. Suratul Baqarah, surah Ali Imran. Ada juga sebut surah Al-Imran. Nak sebut surah Ali Imran atau sebut dengan surah Al-Imran boleh, dua-dua dari segi nama sebut boleh. Tapi bila sebut Al-Imran dengan kita maksudkan Alif Lam Ma'rifah, salah. Bila kita sebut surah Al-Imran dengan maksud Al-Imran tu Alif Lam Ma'rifah. Alif Lam Ma'rifah ni ataupun Alif Lam Qamariyah, senang. Alam Ma'rifah aku tak kenal. Kita baca dengan Alif Lam Qamariyah, mana Alif Lam bersambung dengan Imran, salah. Sebab itu jadi Al-Imran. Yang Al-Imran kita baca kata boleh itu sebab kita waqaf pada Al dan sambung dengan Imran. Macam kita baca Allah Akbar, atas nama nak sebut baca itu bolehlah Allah Akbar. Tapi asalnya baiknya sambunglah Allahu Akbar. Disebut Ali Imran dengan Al Imran. Kalau nak betul baca panjang sikit lah, Al Imran. Al maksudnya keluarga. Imran ni orang yang bernama Imran dalam kisah itu. Iaitu menceritakan tentang kisah Siti Maryam, keluarga Siti Maryam. Nanti kita sambung sampai ke surah tu insya-Allah. Jadi kita sebut surah Ali Imran lah. Kalau saya suka sebut surah Ali Imran, lebih tepat.
lebih tidak menimbulkan keraguan. Surah Al-Imran, atas nama sebut Al-Imran, betul, tapi takut kita masukkan Al-Imran tu dengan Alif Lam Qamariyah. Alif Lam Qamariyah ni kita sebut sikit lah. Alif Lam yang tak ada sabdu, itu orang cerita lah. Alif Lam Syamsiah, Alif Lam yang ada sabdu. Huruf ketiga pada Alif Lam itu ada huruf, ada tanda sabdu, itu Syamsiah. Kalau tak ada, Qamariyah. Surah Al-Ankabut, Surah Ar-Rum, Surah Luqman, bukan Al-Luqman, Luqman. Surah As-Sajadah. Ini 6 surah yang dimulakan dengan Alif Lam Mim. Surah Sajadah antara nama lainnya adalah surah Alif Lam Tanzil, orang panggil Alif Lam Tanzil, yang kita baca subuh Jumaat tu. Kemudian Alif dan Alif Lam Ra, Alif Lam Mim dan Tasin Mim. Tasin Mim pada 2 surah Asy-Syu'ara dan surah Al-Qasas. Asy-Syu'ara dan juga surah Qasas. Ini orang ngapal, dia mengatakan surah Syu'ara ni susah ngapalnya. Betul tak? Antara surah yang susah. Saya tahu pun guru kami belajar di Kolej Islam dulu, Dr. Luqman Ibrahim, dia ada masuk dalam TV tu. Dia syarah di UM dah masa dulu dia masa dia tengah sambung PhD, sebelum dia dapat PhD tu dia masih lagi mengajar di tempat kami. Dia kata pengalaman dia menghafal Quran, surah yang antara yang susah adalah surah Syu'ara. Sebab dia banyak ayat yang berulang-ulang. Hari kita dah baca ayat yang contoh ayat ke-20 sampai 40, sama lah kita ulang balik 20. Tak jumpa berhenti lah. Macam baru ni dalam satu surau saya mengajar tafsir, kita baca tafsir surah Al-Kafirun, dan berkata tak jumpa berhenti. Dan wala antum situ dia tak berhenti, tak jumpa. Ini biasa dalam kita ni. Bukan kadang-kadang saya sendiri pun kalau imam kadang-kadang pernah saya imam, tak tahu dia takut ke apa benda situ, kita dah tempat tak ada masalah apa, kita pergi alam tarakai pun tak jumpa cerita. Jenuh, tak jumpa, gelap. Ayat bola-bola tu biasa. Jadi kalau kita tengah jadi imam jadi macam itu, berhenti, sambung je surah lain. Tak usah macam-macam. Kita ni risau, malu buat kita tak suka buat salah. Jadi kita benda ni dah tak ingat, tukar je, ambil surah lain. Siap. Itu Tasin Mim. Kemudian ada yang dimulakan dengan 4 huruf seperti Alif Lam Mim Ra dan Alif Lam Mim Sad. Kalau ngaji dulu guru-guru lama dia kata ada orang kita baca Alif Lam Mim Ra ni almari. Tak tahulah, boleh jadi lah kot. Sebab eja almari pasal passion dulu memang macam itu. Boleh jadilah macam itu kot, almari. Saya kemir Teluk Dayung tak panggil almari, sebagai panggil almari tu lemari. Selamatlah sikit. Kalau orang tempat dia panggil almari tu boleh jadi. Sebab kalau kita tengok dalam Jawi lama lah, dia tulis bumi bawah mim, bukan bom, bumi. Kalau kepadamu, kaf, fa, dal, mim, macam kepadamnya, bukan kepadam, kepadamu. Bila orang dia ini boleh jadi almari. Wallah ta'ala alam, betul ke tidak. Tapi selalu sebut ada orang baca almari. Dia lah orang cerita zaman lama, kalau orang baca khutbah tu keladi dengan keledai dan dia tertukar situ. Haram makan keladi. Toyok orang kampung orang itu. Dia keledai kat tak macam mana je tahu. Kat lam dalia kot, keladi dengan keledai itu sama. Wallah ta'ala alam, cerita-cerita orang lama lah. Kalau dengar ngaji-ngaji zaman-zaman sekolah-sekolah tu. Jadi 4 huruf ni ada 4 huruf ni pada 2 surah, iaitu Alif Lam Mim Ra pada surah Ar-Ra'du, Alif Lam Mim Sad pada surah Al-A'raf. Alif Lam Mim Sad pada surah Al-A'raf. Kemudian
Dan ada pula yang dimulakan dengan 5 huruf. Ni yang paling banyak lah, seperti surah Hamim, Ain Sin Qaf, pada surah surah Ash-Shura tadi. Tapi Hamim satu ayat, Ain Sin Qaf ayat yang kedua. Dan juga Kaf Ha Ya Ain Sad pada surah Maryam. Ni satu. Dan kita tengok ni ditulis, tuan kita sebut cara membaca huruf-huruf ini ialah dengan menyebut namanya satu-satu. Maksudnya kita menyebut dengan ejaan huruf tu. Disebut satu-satu. Misalnya alif lam mim, hendaklah dibaca alif. Kalau dalam ada yang pakai Jawi tak? Ada pakai Jawi tak? Dia ni tafsir ni ada pakai Jawi? Tak ada, sebab pakai Rumi. Kalau dalam Jawi ni tulis alif tu alif lam ya fa, itu tulisan Jawi. Kalau dalam bahasa Arab, alif dia dengan alif lam fa, baca alif je. Kalau alif lam ya fa, takut orang baca alif, tu dia alif, sebab dia tak ada huruf mat situ, alif. Kemudian lam, dia lam tu dengan lam alif mim, lam bacanya. Dan mim tu dia dengan mim ya mim, mim. Jadi ada juga yang dia dengan 2 huruf. Ya tak ada 3 huruf. Walaupun kalau ya dalam bahasa Arab, ya alif hamzah, yaun, tapi dibaca bukan baca huruf ya. Ada orang baca huruf ya, alif ba ta sa, ada begitu? Tak ada. Orang alif ba ta sa, tapi mim tetap sebut dengan 3 huruf. Tulisnya ta alif hamzah ta, taun, baun, saun, tapi dibaca dengan sa, ta. Dibaca ketika kita baca iqra tu senang, ba. Jadi bila sebut ba, maksudnya ba alif lah, ta alif. Jadi bila ta alif, ya alif macam yasin tu dibaca dengan ya alif. Jadi ma'arid mat asli lah baca situ. Ya. Toha, haun. Orang tak baca huruf haun. Huruf apa ni? Huruf haun. Huruf ha tak ada. Ha. Orang baca huruf ha. Jadi disebut dengan huruf, dengan namanya ataupun dengan sebutan bacanya, menyebut huruf itu. Kalau 3 huruf lah. Jadi ada 3 huruf. Ada yang 3 huruf tak panjang, macam alif, dia tak ada panjang. Lam tu panjang. Dia kalau lam, 3 kaji ilmu tajwid, maksudnya ma'arid lis sukun. Istilah namanya lah, nama hukum. Taib. Cuma bila kita nisbah pula pada bacaan kita dekat atas ni, alif lam mim tu apa hukum tajwid? Baca tajwid lah. Kalau segi nahunya, ada ulama kata dia tak ada mahalala minal i'rab. Ada kata ini adalah apa dia punya ni, dalam bahasa Arab dipanggil khabar mubtada mahzuf ke apa namanya. Tapi tak apalah, bahasa Arab kita tengok tajwid. Apa hukum dia? Alif selesailah, alif memang tak ada apa-apa pun, tak ada huruf mat, sebut macam biasa lah. Lam tu ada tanda panjang, mim pun tanda panjang. Di sini ada huruf, ada hukum yang terkeluar daripada huruf muqatta'ah ni, iaitu mad lazim harfi. Mad lazim harfi. Mad lazim, mad tu bacaan panjang, lazim yang mesti panjang. Lazim tu mestilah. Harfi jenis huruf. Saya tak tahu nak jemput. Harfi ni kita ngaji dalam bahasa Arab dipanggil nisbah. Di bangsa terjemah dulu-dulu. Kalau ngaji orang-orang lama lah, baik orang pondok ke orang sekolah rakyat macam kami ni, dia panggil dibangsakan kepada huruf. Dia nisbah. Tapi kalau saya cuba terjemah kok boleh faham, mad bacaan panjang. Mad tu maksudnya bacaan panjang. Bacaan panjang yang lazim, yang mesti, jenis huruf. Dia ada jenis kalimah. Dhalin tu, walad dhalin tu jenis kalimah. Ni jenis huruf. Cuma lam dengan mim ni ada 2 hukum. Pertamanya musaqqal, yang keduanya mukhaffaf. Musaqqal tu berat sikit, susah sikit cara nyebutnya. Lam, itu.
lam, dan juga mim. Mim itu mad lazim harfi mukhaffaf, baca 6 harakat. Mad lazim harfi muthaqqal, baca 6 harakat, tapi cara baca dia lam. Satu lagi lam. Kalau tosim, itu antara tempat-tempat yang mad lazim harfi muthaqqal. Di kalau suruh apa ni tuliskan hukum dia, lam tu satu hukum mad lazim harfi muthaqqal, mim itu mad lazim harfi mukhaffaf. Dan mad lazim ni mesti baca 6. Dia tak ada macam mad jaiz ada 2, 4, 6. Bukan macam mad wajib ada 2, 4, 5. Bukan macam ma'arid ada 2, 4, 6. Dia memang 6. Kalau disebut dalam turutan ilmu tajwid tu, mad lazim ni yang mesti kita pelihara. Kalau dalam itu ada mad lazim, dia mesti panjang daripada lain. Mad wajib dalam satu ayat ada pun mad lazim. Jadi mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ni baca 4, 5, saya sebut 2, 4, 5 ke? Bukan, 4, 5, 6. 4 dan 5 ketika kita baca dalam bacaan, kalau berhenti je mad wajib ni boleh baca 6. Illa bima syaa, itu je 6. Yang tengah bacaan tak berhenti, kita baca 4 ataupun 5. Jadi bila jumpa dengan mad lazim ni, mesti lazim tu lebih panjang. Kalau boleh baca 6, boleh kena lazim tu dipanjangkan daripada yang lain, sebab dia tu lazim panjangnya. Satu lagi, dia tidak ada pilihan. Siap, itu sikit hukum tajwid kot. Kemudian apa maksudnya? Dalam ni ditulis maksudnya alif lam mim ni alif lam mim lah. Dan di bawah itu dihuraikan oleh tuan kitab nota kaki, Allah jualah yang mengetahui erti dan maksud huruf yang terletak pada permulaan setengah huruf Quran, ataupun Allah juga yang tahu makna alif lam mim yasin toha ain sin qaf ha min ain sin qaf ha ya ain sad dan sebagainya tadi. Jadi sini ulama-ulama kita ada dua pandangan dalam menentukan maksud bagi huruf muqatta'ah ataupun huruf hijaiyah. Yang pertama mengatakan maksud daripada ayat-ayat ini tidak diketahui, melainkan hanya Allah saja yang mengetahui. Macam disebut awal tadilah, ini pandangan yang banyak dipegang oleh ulama-ulama kita. Hanya Allah jugalah yang mengetahui. Yang kedua mengatakan maksud ini diketahui, dan bukan tetapi ulama kita berbeza pandangan, wahum qad ikhtalafu fi ta'yin hadzal ma'na al-maqsud. Nak menentukan, ada ulama mengatakan maksud tak tahu, Allah Ta'ala saja yang tahu. Yang kedua pula mengatakan maknanya diketahui, tahu, tetapi apa makna itu berbeza. Ulama nak menentukan makna ni, apa makna alif lam mim. Banyaklah dalam kalau boleh tengok tafsir Hamka, sangat-sangat banyak. Ada yang menyebutkan alif itu adalah Allah, lam itu adalah Jibril, mim itu adalah Muhammad. Tapi pandangan itu semua pandangan yang tidak kuat. Yang kuatnya nisbah kita ni, kalau bahasa mengaji tu, memang kita berpegang pada pandangan pertama yang mengatakan hanya Allah sahaja yang mengetahui maksudnya. Bila kita faham, kalau dalam tafsir Wasit saya tengok, annal maqsuda minha ghairu ma'rufin fahiya minal mutasyabbih alladhi ista'thara Allah bi ilmihi. Allah saja yang tahu ilmu, mengetahui tentang maksud, tentang huruf apa alif lam mim. Dengan maksud macam itu, kalau kita terjemah ikut kita tadi, hanya Allah jugalah yang mengetahui maksud huruf tadi. Apa faham kita tu? Faham kita adalah alif lam mim ni ada maksud.
Itu fahamnya ada maksud. Jangan kata tak ada maksud. Kalau tak ada maksud, satu ayat ni bukan satu huruf, bukan satu perkataan, satu ayat ni. Satu ayat diletakkan di permulaan di permulaan 29 surah dalam Quran. 29 surah yang ada ayat-ayat huruf hijaiyah ni, tiba-tiba kita kata tak ada maksud. Bukan tidak ada maksud. Bila sebut Allah saja yang tahu maknanya, maknanya tu ada maknanya, ada maksudnya, ada kefahamannya. Tapi Allah saja yang tahu. Lepas itu timbul tashkik, keraguan. Kalau kita dah baca dalam tafsir yang panjang-panjang, kalau tak faham, ni bahasa kita lah. Kalau tak faham, apa faedah dibaca? Quran ni kitab sebagai, nanti kita baca dalam sambungan ayat ni, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kalau tak faham, nak tunjuk apa? Kalau tak faham, nak tunjuk apa? Macam kita bercakap dengan orang, ambillah orang apa suka datang kemari, sebutlah Pakistan ke, orang putih ke, datang nak sembahyang sini, datang kemari lah. Kita bercakap, dia cakap apa kita ni? Apa dia faham? Kita kata bikin nak ke mana, kalau nak ke jamban belah itu. Ayuhnya tak mandang, kena ambil beldi ceduk dalam kolah. Dia dengar terbengih-bengih lah kawan. Tak faham. Jadi kalau benda ni, kalau ayat ni tak faham, Allah bukan tak ada makna, kita dah bukan ada makna. Allah saja yang tahu, lain daripada Allah tak tahu. Apa faedah ni? Itu satu. Jadi kata dijawab oleh Dr. Said Tontawi dalam tafsir Wasit lil Quranil Karim. Dia kata bukan maksudnya itu. Ada Nabi sendiri tahu maknanya, dan juga ini dia jawab, Nabi sendiri tahu maknanya, dan juga ada beberapa orang sahabat yang faham maknanya. Dan yang paling menarik, kalau kita baca, kalau kita nak faham, kadang-kadang kita faham dengan nisbah kita ni, macam golongan-golongan liberal yang ada hari ni, dia faham Quran dengan nisbah dia. Dahlah dia faham Quran dengan terjemahan pun kadang-kadang ikut bahasa Inggeris ke bahasa apa. Kalau kita orang Melayu, ini terjemahan yang terbaik, sebab yang terjemah dia orang Arab, yang dia memang pandai bahasa Arab, dan dia duduk di tanah Melayu ni lama, dan dia reti cakap Melayu tu, bukan reti sungguh lah. Nisbah kita hari ni Datin Mona Jasman lah. Sebab dia duduk tapi dia cakap Melayu pun, dia kan cakap Melayu pun fasih lah, walaupun slang Arab ni tak hilang, tapi dia tahu dua-dua tu. Tak tahu boleh tahu penuh, tapi yang ini tuan kita memang fasih, dan disemak oleh dia beberapa jabatan yang berautoriti. Jadi kalau nisbah kita tengok, orang Arab tak ada pun kita baca dalam sejarah mempertikaikan kenapa Quran pakai alif lam mim, tak pernah pertikai. Apa ke benda Muhammad bercakap macam tu? Tak ada. Tidak ada. Jadi apa maksud dia ni? Antara maksud dia kita sebut tadilah, ada yang mengatakan maksud daripada alif lam mim ini, dia kata ini adalah nama surah. Nama surah macam Yasin, surah Yasin. Dalam satu hadis Nabi sebut, man qara'a hamim as-sajadah hufiza ila ayyasbaha. Siapa yang baca hamim sajadah ni, dia dipelihara sampai ke subuh. Begitu lebih kurang mafhum ni. Ni sebut hamim sajadah, itu nama dia. Kemudian dia juga katakan huruf muqatta'ah ini adalah untuk membezakan antara berhenti surah dengan permulaan surah yang sebelum ni. Itu pun ada, tapi pandangan ni tak kuat juga. Dan juga ada pandangan wakilah ni, kalau kita ngaji Arab, pandangan yang tak berapa kuat. Innaha hurufun muqatta'ah ba'duha min asma'illah wa ba'duha min sifatihi. Ada mengatakan huruf muqatta'ah ni setengahnya adalah nama Allah, dan setengahnya pula adalah sifat-sifat Allah. Contoh dia kata alif lam mim ni, alif tu ana, Allah, lam tu Allah, min tu alam. Ini ada yang ulama tafsir macam itu. Tapi masih lagi pandangannya lah, waqila innaha ismullahil azam. Ada yang mengatakan alif lam ini adalah nama-nama Allah. Wallahu ta'ala.
Tapi tuan kitab kita bawa antara makna yang mungkin boleh diambil perhatian. Dia kata inna hadhil hurufal muqata'ata qad waradat fi iftitahi ba'd suwaril bil ish'ari. Huruf muqata'ah ni yang datang pada awal pembukaan surah ni untuk ish'ar. Ish'ar ni kita panggil perencana, menjelaskan ataupun highlight lah kalau orang sekarang sebut kot, cakap orang putihnya. Bi anna hadzal Quran alladhi tahadda Allah bil musyrikin huwa min jinsi kalamil muraqab min hadhil huruf allati ya'rifunha. Ayat ini nak bagi, surah Muqatta'ah ni nak bagi tahu pada orang Arab. Pertama kita kena tahu sejarah Arab. Kita sebut dari itu. Orang Arab Mekah ni dia terkenal dengan masa zaman sebelum kebangkitan Nabi ni, terkenal dengan ahli-ahli lugah. Ahli kita panggil kalau kita ni sastrawan yang memang bila dia membacakan syair-syair dalam bahasa Arab menyebabkan orang Arab sangat-sangat terpukau. Kalau taraf kita di Malaysia ni atau zaman hari ni selebriti lah. Selebriti macam ni buruk selebriti pun orang puji juga. Jadi ini dia selebriti tapi dia memang menggunakan bahasa. Kalau orang mati, dia bacakan syair tentang si mati, menyebabkan orang yang keluarga waris si mati tu rasa terhibur. Ini kehebatan sastra Arab. Macam kita baca dalam, kita baca Berzanji atau baca dalam apa nama ni, apa nama buku tu, kita panggil buku Berzanji lah. Jadi bila sebut Alif Lam Mim Ra ni nak bagi tahu pada orang Arab yang Quran ini juga tersusun daripada huruf-huruf hijaiyah yang kamu pun tahu benda ni. Yang orang Arab sedia maklum tentang benda ni. Wa yaqdiruna ala ta'lifil kalami minha, dan kamu sendiri boleh tulis ayat daripada perkataan daripada susunan huruf yang sama. Maknanya Quran ni bukan bahasa lain, bukan bahasa yang kamu tak bisa guna. Bahasa ini khusus pada sastrawan kamu. Memang kamu sangat-sangat bermain dengan bahasa Arab ini, yang kamu memang pakar dalam bahagian ini. Allah tahadda, Allah cabar, nak mencabar. Fa idza ajadu anil tiani bi suratin min mithlihi, maka apabila gagallah, tidak mampu, lemah untuk orang-orang ini mendatangkan satu surah seumpama Quran, nak mendatangkan satu surah pun tak mampu. Alif Lam ni nak petanda, nak bagi tahu Quran ni bukan ayat lain, bukan bahasa lain, bahasa Arab juga. Tengok dalam mula-mula ni ada huruf-huruf hijaiyah kan. Huruf alif kamu tahu alif, lam tak kamu tahu, mim bukan kamu tahu. Memang kamu bahasa kita ngaji alif bata lah kalau kita ni. Memang kamu ngaji alif bata lah. Alif bata semua kamu hafal. 28 ni. Dia tak kira 28 ni. Huruf hijaiyah 28 ni. 29. Hamzah dengan lam alif asif. Macam ni. Lebih kurang tu lah 28, 29, 30 pada orang bilang kan. Jadi huruf ni kamu makruf, kamu tahu sangat. Tapi kamu tak mampu, tak boleh nak datangkan surah seumpama Quran. Dia macam ni. Kita ni pakar bahasa. Kita ni pakar bahasa, ni sebab kita. SN baru kita lupa nama yang terbaru. SN yang sekarang ni. SN Sastrawan Negara. Saya dalam kepala ingat 3 aja. 4. Usman Nawang, Abdullah Hussein, Syanun Ahmad. Dah lupa. Sama Zain. Apa Samad. Itu yang lain tak ingat yang ini. Dia sastrawan negara. Tiba-tiba suruh tulis puisi tak boleh. Suruh tulis puisi, boleh puisi dia tulis. Tapi puisi yang sama dengan puisi orang lain. Ataupun bahasa kita kata nak kritik puisi tu dia tak mampu. Tapi dia sastrawan. Jadi pelik lah. Jadi orang Arab ni, Quran ni, dia memang ahli bahasa Arab. Bahasa Arab ni paling tingginya, hebat dia orang pandai bahasa Arab ni. Kalau kita disebut mengaji sekarang ni, dia boleh tulis syair. Imam Syafi'i ada nama syair dia Diwan Syafi'i. Syair saya pun tak ada buku tu, tapi memang tahulah Diwan Syafi'i. Jadi syair ni bukan senang nulisnya. Dia pembayang maksud apa semua, macam kita tulis pantun tu. Tulis puisi. Kalau sekolah kemarin puisi yang paling tak erti sekali tu. Kalau datang soalan puisi, aduh macam mana nak jawab.
Jadi dia memang orang yang ahli betul, dia akan faham. Tiba-tiba ahli betul, Allah Ta'ala cabar. Kalau betul komen ni handai sangat bahasa Arab ni, komen ni dapat ranking nombor 1, tak apa ni, top 10 lah, top 3 ke top 1 ke untuk ahli bahasa di negara Mekah. Memang Mekah ni bahasa Arab lah. Di semenanjung Arab tu memang cakap Arab. Sekarang ni Quran aku datangkan, kami datangkan surah seumpama Quran ni. Surah seumpama Quran. Buatlah macam mana, berimpunlah 100 orang ke, buat. Dia berimpun, dia tak mampu buat. Ada cerita kalau kami ngaji dulu, dia cuba mendatangkan surah fil, surah gajah. Nak cerita ke surah gajah, tapi bila nak buat siap. Bila dia baca, dia ketawa sambil sendiri. Sebab dia kata ini bukan standard sastrawan menulis macam itu. Kalau kata kami, saya pun tak jumpa itu riwayat, tapi dengar daripada mulut guru. Guru kami sebut, dia kata dia tulis ini gajah badan besar, gajah telinga besar, gajah hidung panjang. Jadi ayat macam itu kita ngaji di mana? Kita ngaji sekolah rendah tu. Ke sekolah menengah ada ngaji tu. Mari ni cikgu bahasa Melayu ni ada sekolah menengah. Cikgu bahasa Melayu kata, mari kita buat tulis ya ramai-ramai, ini bola. Ini bola. Bola dimain oleh Ali. Ali main bola dengan Abu. Boleh tulis macam tu. Kalau sekolah menengah nulis tu, digetik kan nulis tu. Sebab itu bukan standard pembelajaran. Itu baru sekolah menengah di sebuah kita. Tapi dia suka, dia tak boleh. Surah tu namanya gajah, tapi ayat dia tu dia mulakan dengan istifham lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tiba-tiba mula dengan pertanyaan, istifham maksudnya. Dia pun tak mampu. Sedangkan dia tahu huruf hijaiyah tu mula tu. Huruf hijaiyah je kita pagi ni. Fadzalika jadi walaupun dia ni ada di sana tu pakar-pakar bahasa Arab. Jadi cuma yang kami mengaji dulu, antara sebab ataupun kita panggil apa ni, hikmah kot. Bukan mana hikmah. Antara hikmah Allah Ta'ala memulakan, hikmah di sebelah sini. Ataupun tujuan, ataupun kalau kita baca dari segi tengok, bila Allah Ta'ala, orang Arab ni dia tahu Quran, orang Arab ni dia orang Arab. Kita ni kalau dengar orang bercakap hari-hari, kita mau ngikut. Hari-hari orang cakap kita. Mau ngikut, mau ada respon, dan ada respon kita marah balik. Kamu ni pergilah gitu gini orang cakap kita terkesan. Kalau tak nak terkesan dengan cakap dia tu, tutup telinga. Tutup telinga, tak dengar lantak kamu dah. Sekarang ni bukan jadi sumbat telinga dengan benda itu. Pasanglah benda dalam telefon. Dia bercakap seseorang, dia ni. Itu apa tak tahu dia cakap. Selesai, selamat. Jadi orang Arab ni dia tahu Quran ni kalau dia dengar, dia akan terpengaruh. Dia tutup. Jadi bila Nabi datang baca alif lam mim macam ini contohnya, dia terkejut. Terkejut. Li ta'ajub, terkejut, terpingir-pingir, heran. Apa ni Muhammad ni sebut-sebut huruf ni tak pernah-pernah orang nyebut macam ni. Tak pernah-pernah orang sebut macam ni. Lalu apa nama ni? Dia pun dah terkejut macam ni. Ngangir lah, tangan pun ke tepi. Nabi pun baca zalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin atau Yasin wal Quranil Hakim. Ada penjelasan secara tak langsung benda itu masuk. Orang dalam keadaan tercengang dia lain dengan orang yang keadaan tercengang. Ni antara disebut fadilat ke hikmah ke huruf hijaiyah kalau kita baca dalam kajian-kajian ulama-ulama kita lah. Jadi maknanya memang kita masih pegang Allah Ta'ala saja yang mengetahui maknanya, dan bukan maksud dia tidak ada makna. Itu jangan salah faham. Ada pun makna yang banyak saya ada dengar orang dia bercakap, itulah kau tak tahu alif tu Allah, lam tu mereka Jibril, mim. Ya betul, tapi pandangan itu kalau kita baca dalam, kena baca ikut Arab dia panggil kila. Bila kila
menunjukkan pandangan itu lemah. Kalau qala itu pun belum tentu lagi kuat, sebab qala man qala kata dia, orang yang bercakap tu orang yang tak kuat dari segi nisbah periwayatan dia masih ditolak pandangan itu kepada yang lemah. Sebab ingat kalau mengaji dengan seorang ulama, tokoh ulama di Kedah dulu, saya berzakarah dengan dia, mengaji tafsir dengan dia. Dia kata tidak ada tafsir yang muktamad kecuali yang riwayat mutawatir. Kalau tak ada mutawatir, tak ada muktamad. Muktamad memang iaitu je tak. Sebab dia adalah tafsir. Dia bukan sebagaimana difaham oleh Rasulullah. Kalau tafsir Rasulullah memang mutawatir lah, riwayat mutawatir. Nak cerita pagi ni panjang lah, tapi mutawatir riwayat yang betul-betul tepat, sahih, itu memang kita kata muktamad. Siap. Sikit kita tengok zalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Kita tengok kitab Al-Quran ini. Kalau ikut zalika ni bukan ini itu. Kalau ikut zalika ni terjemahan dekat bahasa Arab itu. Zalika ni dipanggil ismul isyarah. Apa cakap Melayu ni? Kata tunjuk. Satu perkataan yang digunakan untuk menunjuk. Itu cakap Melayu tak tahu. Tentang bahasa Melayu dia tak ingat. Itu menunjukkan benda jauh. Ini Arab panggil hadza. Orang Arab tak panggil zalika. Jadi kalau tengok dalam bahasa Arab ni, dalam nahwu wal munahwu, dia panggil zalika ni ismul isyarah. Za tu, lam tu lil ba'id, menunjukkan kepada benda yang jauh. Jadi zalikal kitab, itu kitab. Tapi tulis inilah kitab Al-Quran ini. Tidak ada sebarang syak padanya pada Al-Quran tentang datangnya dari Allah, satu, dan tentang sempurnanya kitab ini. Kemudian ia pula menjadi pertunjuk. Kalau terjemah ni, kalau tulisan lama ni, pertunjuklah, dia petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Dan ini terjemah orang-orang yang hendak bertakwa. Kenapa dia tulis hendak? Nanti kita tengok ada sebab. Jadi tengok bawah tu. Sikit saya nak sebut tajwid dulu. Dia ada titik 3 tu. Apa nama wakaf dia? Nama wakaf dulu, maaf tak lekat nama. Tapi kaedah titik 3 ni ada 2 titik 3. Kita dibenarkan berhenti pada salah satu. Tu dia kita faham. Namanya saya tak ingat, minta maaf lah. InsyaAllah kalau nanti saya cuba cari. Dia panggil wakaf apa tu. Saya wakaf tak ada nama kot. Kita boleh berhenti pada zalikal kitabul la raib. Boleh berhenti dengan baca madlin. Atau zalikal kitabul la raiba fih pun boleh. Berhenti dengan mad asli, berhenti dengan mad arid lis sukun. Kalau baca terus pun boleh, sebab dia bukan wakaf yang wajib. Seingat saya mengaji lah, tak ada wakaf yang wajib dalam Quran. Mana wajib berhenti. Dia wakaf yang sempurna. Lebih baik wakaf daripada sambung yang tulis qaf lam ya tu sini. Kalau sad lam tu lebih baik wasal, sambung daripada berhenti. Tapi dia masih wakaf. Saktah boleh berhenti, boleh saktah. Taib habislah tajwid sikit. Hati ngaji tafsir, ngaji tajwid. Saya kalau ngaji tafsir, sebab dia apa yang kait dengan Quran, saya sebutlah apa yang saya tahu. Tapi nahwu saya tak sebutlah, sebab nahwu ni benda yang kita tak lalu sangat. Cuma kalau untuk penjelasan tu saya cuba terangkanlah untuk bagi faham. Macam zalika ni memang dia menunjukkan kepada jauh. Takwa artinya memelihara atau melindungi diri dari sesuatu yang ditakuti. Takwa ni kalau dalam kitab ni sebut, kita jaga diri dari benda yang kita takut. Benda kita takut berlaku, kita kena jaga, kena elakkan diri. Jaga diri daripada pergi ke tempat yang kita takut. Atau katanya yang dibimbangkan, yang takut atau dibimbangkan.
Bertakwa kepada Allah, itu maksud takwa saja, tapi nak terjemah ni bertakwa kepada Allah, apa maksudnya pula? Ialah memelihara diri dari sesuatu yang membawa kepada seksa dan kemurkaan Allah. Jadi maksud apa takwa pada Allah ini adalah memelihara diri daripada sesuatu ni perbuatan, percakapan, i'tiqad, apa semua yang boleh membawa kepada seksa dan kemurkaan Allah. Kalau tengok dalam tafsir As-Siraj fi Bayani Gharibil Quran lil Khudairi, dia kata at-taqwa, muttaqin tu, maksud muttaqin sini dia kata man ja'alu bainahum wa baina azabillahi wiqayatan, orang yang menjadikan di antara mereka dan di antara azab Allah wiqayatan. Apa ni wiqayatan? Ni pelindung, penyelamat. Penyelamat. Kita sini azab Allah depan ni sebuah macam tu. Jadi kita letak satu benda yang boleh membenteng kita, menyelamatkan kita daripada kena azab Allah tu. Jadi apa dia disebut dalam ni, kata Imam Khudairi, kata bi fi'lil awamiri, dengan melaksanakan perintah, wa tarkin nawahi, dengan meninggalkan larangan. Kita dengan azab Allah ni boleh kena, boleh jatuh. Sebab itu dalam disebut kita takwa ni, kita jaga diri daripada benda yang kita takut. Kita nampak azab, kita takut. Nak jadikan macam ni supaya kita tak kena azab, kita kena buat takwa. Takwa itu ibarat juga sebagai wiqayah, pelindung, penyelamat, penghalang kita daripada terjatuh dalam sisa Allah. Jadi wiqayah tu macam mana? Nak lindung, sebut lindung aja. Oi, lindung aku, lindung. Oh, hujan, tolong lindung aku pada hujan. Tak boleh sebut-sebut lindung. Kena ambil alat lindungnya, payung, namanya perut buka, baru tak lenjun. Kalau apa namanya, masak takut dia pocik di minyak, ambil lah tudung poyuk tu. Kalau lindung aku, aku nak berlindung, sebut lindung tapi tak lindung. Cobok di minyak lah kalau kita ngorin tu. Kalau hujan, lenjun lah kena hujan tu, tapi kena ada alat. Jadi alat dia apa dia? Kata Imam Khudairi, bi fi'lil awamiri, dengan melakukan perintah, wa tarkin nawahi, dan meninggalkan larangan. Baru namanya takwa. Jadi sini tuan kita disebut ialah memelihara diri. Wiqayatan tu memelihara, menjaga diri dari sesuatu yang membawa kepada seksa dan kemurkaan Allah. Dengan ni dia punya alat dia, dengan menjalankan undang-undang, peraturan serta hukum-hukum perintahnya. Apa yang Allah Ta'ala suruh buat, apa yang Allah Ta'ala larang tinggal. Itu dia punya kata kunci daripada melaksanakan undang-undang. Apa Allah Ta'ala suruh? Dalam Quran ni banyak suruhan Allah yang kita tak buat. Banyak larangan suruhan Allah yang kita tak buat, atau masih lagi belum buat, atau bertangguh untuk buat. Dan ada larangan Allah yang kita hari-hari buat. Jadi tak takwa lah nama itu. Sebab alat ni tak buka. Takut hujan tapi tak pakai payung, lenjun lah mikir pun. Takut hujan tapi payungnya kotak habur, melenjun jugalah. Jadi kena pakai payung. Jadi takut azab tapi buat Allah Ta'ala suruh, larangan buat juga. Suruhan buat semayang subuh, pamayang subuh hingga put darat tu. Rumput main teruk, main judi darat. Darat lah judi dalam hutan orang duduk. Lepas main subuh, jom pergi dalam ya, jom tu. Tadi buat perintah, larangan buat, tak jadi. Kopi kita berpayung hujan dengan kotak habur, dengan surat habur. Siap, habis cerita tu. Di Al-Quran ini menjadi petunjuk, sebut petunjuk. Petunjuk daripada Al-Quran ini menjadi petunjuk. Disebut takwa, tentang takwa tadi. Jadi Al-Quran inilah menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, atau yang berusaha membentuk dirinya mematuhi. Itu sebab hendak tadi dia tulis ni, berusaha membentuk dirinya. Sebab kita bukan terus-terus takwa. Kita kata Sayyidina Ali, Allah telah sebut dalam Quran,
wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, buat bekal, kerana sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maknanya bukan terus penuh, kena penuhkan bekalan dulu. Berusaha membentuk dirinya mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan. Kena usaha untuk patuh dan kena usaha untuk jauhkan larangan. Kena usaha, kena lawan, kena sungguh-sungguh. Kerana mereka lah yang terutama sekali yang mendapat faedah dari petunjuk hidayah Al-Quran disebabkan imannya dan takwanya. Sedang orang-orang yang kufur dan ingkar adalah sebaliknya. Sikit kita tengok atas balik. Dalam Quran, dalam ayat disebut zalikal kitab. Ini itu kitab. Zalika ni itu. Kenapa sebut itu? Kata Syekh Tontawi dalam tafsir, itu nak menunjukkan Quran tu nak tunjuk tinggi, jauh, tinggi, hebat Quran ni. Itu. Kita tak kata ngait nyo, ambil cejolok buah nyo ini. Ada cakap betul. Buah yang ini buah. Kita tu buah yang itu, buah yang itu, buah yang itu. Sebab dia tinggi, jauh. Jadi ini tu menunjukkan ketinggian Quran tu, hebat Quran ni. Dan Quran itu, kitab ni asal dia dari perkataan kitab ni, kalau tengok dia kata asal kitab ini adalah dhamma adimun ila adim bil khiyatah, menjahit kulit binatang dengan kulit binatang, menggabung. Dham ni gabungkan kulit binatang dengan kulit binatang dengan khiyatah, dengan jahitan. Jadi maksud dalam kitab ini menggabungkan huruf-huruf dengan tulisan, baru namanya kitab. Kalau kita gabungkan huruf dengan mulut, macam saya bercakap ni, tak panggil kitab. Bila kita tulis, boleh dipanggilkan buku lah. Kita tulis buku kitab. Jadi kitab ni merujuk pada Quran. Disebutkan kitab itu la raiba fihi, tidak ada sebarang keraguan di dalam Quran. Jadi ini satu pengisytiharan daripada Allah nak bagi tahu Quran yang kau nak baca, baki lagi daripada 113 surah. Fatihah dah selesai dah. 113 surah nak baca selepas daripada ini. Tidak ada boleh dalam ni kamu ragu-ragu, kerana semua itu datang daripada Allah. Dan dia itu sifatnya petunjuk bagi orang bertakwa. Kalau kamu ragu-ragu, camlah kamu itu hilang sifat ketakwaan dalam diri kamu, ataupun telah pun rosak separuh daripada ketakwaan kamu sebab kamu ragu-ragu. Orang timbul tashkik tentang ayat mutasyabihat. Ayat-ayat tadi alif lam mim, kita ragu-ragu kenapa alif lam mim ni tak, kita selesai tadi. Dia tu ada makna. Orang Arab tak pernah petikai pun. Orang Arab yang pandai bahasa tak pernah petikai. Macam orang Arab tak pernah petikai Allah sebut nahnu, inna, kami ni ramai. Allah kan satu, kenapa pakai kami ramai? Orang Arab tak pernah petikai sebab dia ahli bahasa Arab. Yang petikai orang Melayu kot. Pernah ada orang tanya. Jadi orang Arab tak petikai, tak pernah bincang pun. Kata Tuhan satu, tapi Tuhan dia sebut kami kan ramai? Tak. Nahnu tu, kalau kita ngaji ilmu nahwu bahasa Arab, bila digunakan kepada seseorang menunjukkan ramai ataupun menunjukkan li ta'zim, menunjukkan kebesaran orang yang bercakap. Jadi Allah Taala ni azim, besar. Dia sebut nahnu tu orang nak faham mana ya Tuhan Muhammad ni sangat-sangat hebat. Sangat-sangat power, kuasa lah. Jadi ayat-ayat mutasyabihat apa benda semua itu tidak ada keraguan. Saya tak cadang nak sebut yang mutasyabihat, kita kena ambil masa panjang. Jadi untuk penutup, Quran ini tak boleh ragu-ragu. Tak ada keraguan pun. Memang jelas, sejelas-jelasnya. Cuma orang yang tak jelas tu sebab satu memang dia butir Quran, orang silahkan dia butir, ataupun memang dia memahami Quran dengan terjemahan semata-mata. Senang je macam ada sister Islam. Saya dengar satu forum tahun 2004. Quran ni macam novel, dia kata. Sebab apa? Novel kan kata, pergilah ambil kucing itu, kata dia. Baiklah, ujar adiknya. Oh, macam itu. Dia baca ikut terjemahan. Memanglah bunyi macam itu. Dalam bahasa Arab, tak. Bukan orang itu bunyi, dia terjemahan. Saya teringat nama tu orang perempuan. Dia berdebat.
Dia kata macam novel. Bukan. Pengulangan ayat dalam Quran, dia adalah atas namanya masih lagi dalam kerangka mukjizat. Wallahu ta'ala alam. Ya, sekitar. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wafdhal musallin walhamal malaikatil muqarrabin ya fatahul alim iftah qulubana futuhal arifin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi kamu soban petani juga kan? Soban petani. Malam ni insya-Allah.